Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Ada sebab kami duduk berjiran pada saat ini untuk bersama dengan anda bagi berbincang berkaitan dengan adab hidup berjiran yang membawa bahagia. Dan yang pastinya kita melihat bahawa dalam kehidupan kita ini, kalau tinggal di kawasan perumahan ataupun di Pangsapuri sendiri, memang kita ada jiran. Yeah. Jiran yang perlu kita kenali supaya di waktu kecemasan, orang pertama yang akan membantu kita adalah jiran. Betul. Kalau saudara mara ni jauh kedudukannya kadang-kadang kan. Ini penting, betul. Saya sangat setuju lah. Yang pertama akan datang, jiran. Okay. Kalau dah setuju, kita nak berkenalan dengan jiran kita juga. Dengan jiran kita juga. Kita ada dua jiran tetangga kita di sini. Yang pastinya saya amat teruja tau, Hanif. Kerana kawasan kejiranan ataupun rukun tetangga Dangi Kuala Pilah ini dipengerusikan oleh seorang wanita. Wow. Ini dia. Saya nak perkenalkan Puan Nurhayati Abdullah, pengerusi KRT Dangi Kuala Pilah. Assalamualaikum, apa khabar Puan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik. Terima kasih bersama kami di Malaysia hari ini. Dan kita perkenalkan juga bersama Puan Nurhayati adalah Encik Eng Kok Hiap, AJK KRT Dangi juga. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih kerana sudah bersama kami. Datang dari Dangi tau, di Pilah ni kabarnya. Waris ni. Okey, kita nak menyentuh tentang kehidupan berjiran yang dikatakan boleh membawa bahagia. Kalau kita boleh ambil contoh terdekat di Dangi sendiri sebagai seorang pengerusi KRT Dangi, bagaimana sendiri Puan Hayati melihat pentingnya untuk hidup berjiran dalam suasana bermasyarakat untuk sampaikan kepada mereka di luar sana tentang kehidupan berjiran ini boleh membawa bahagia? Betul, setuju tajuk ni. Kita ni hidup di luar bandar. Kira Pekan Dangi ni pelbagai bangsa. Kaum Cina ada, India ada, Melayu semua. Jadi kalau nak ikut tradisi perpaduan di kampung kami tu memang dari dululah. Dia kait rapat. Sebab yang di Pekan Dangi ni adalah pekan majoriti orang Cina. Majoriti Cina. Jadi keliling dia ada kampung Melayu, lepas tu ada estate, ada gaul India. Semua akan beraktiviti turun di Pekan Dangi. Minum bersama satu meja. Tiap-tiap pagi jumpalah. Membeli belah semua jumpa di Pekan Dangi. Wow, okey. Boleh saya bahasakan Mr. Eng lah ya. Melihat kepada kekuatannya sebab tadi kata majoritinya Cina, ada juga Pekan Melayu, kawasan India juga di sana dan aktiviti itu dilakukan bersama di Pekan Dangi ni. Okey, bagaimana memupuk agar semuanya boleh buat sama-sama dalam satu kawasan ni, dalam satu KRT ni ya, sebab kadang-kadang sukar juga nak bergaul ni, tapi dengar cerita ni nampak macam buat sama-sama. Bagaimana sebenarnya memupuk tu? Betul ansur. Okey. Jangan kita mementingkan diri sendiri sangat. Kita kena fikir kita hidup satu kelompok, kena betul ansur. Lepas tu kena memahami sesama sendiri. Lepas tu kita kena faham dari segi aspek agama, aspek tradisional, aspek masing-masing semua kita kena faham. Baru kita boleh hidup berkelompok. Boleh saya tahu dah berapa lama Encik Eng menetap di Dangi ni sendiri? Sejak lahir tahun 74. Tahun 74. Okey, kalau dihitung mungkin dalam 48 tahun. Wah, lama tu. Oh, laju Tamat tolak. Anak jati diri. Okey, dalam tempoh selama 48 tahun menjadi orang kata orang kuat Dangi lah ya. Bagaimana sebenarnya kalau kita lihat sendiri kan dari segi kemuafakatan tu. Contohlah kalau kita ambil tentang majlis kenduri kendara atau ada majlis perayaan. Saya pasti Hanif. Betul. Ini antara yang paling seronok kita lihat dari segi kemuafakatannya. Boleh gedegung tu. Boleh cerita sikit tak? Bagi saya orang Cina. Kalau segi adat orang Melayu memang saya handallah. Kalau nak kundi kendara berkampung, memang seorang kampung Melayu. Andal bona lah ni. Kenduri berdating, dulu pakai berdulang. Betul. Sekarang tak ada dah. Sekarang dah bagi catering. Seronok tu dah lain. Oh, penanggah lah ni, penanggah. Hanif, sebenarnya kalau nak tahu, Cik Eng ni kalau kenduri kendara pandai apa? Pandai
Main kompang. Tapi hari ni tak apa nak Hari sembang. ni tak buat kompang. Tak buat persembahan sebab mainan kompang ni berkumpulan. Betul. Dia seorang ni tak jadi dah. Hanif ada? Saya tak boleh apa. tau, jalan saya boleh main yang tandangi. satu je. Dia datang tangi. rentak dia, rentak. Rentak tu penting ya. Puan Yati, kalau nak dikatakan, okey, saya nak bawa kepada realiti lah sebab kita tengok yang manis-manis saja. Contohlah kalau berlaku isu, bagaimana cara untuk mendapatkan penyelesaian? Sebab yalah kita ni cubit pun sakit lah juga, apatah lagi ada berjiran ni kan. Ya. Macam mana nak pastikan muafakat tu sentiasa bersama, ada jalan penyelesaian terbaik? Dia bagi saya dia macam ni. Kita hidup berjiran. Jadi dia tak macam bandar. Kat luar bandar ni dia hari-hari kita berjumpa. Kita bertegur sapa, tanya khabar. Dia sentiasa ada interaksi lah sesama diri. Baik, kalau dilihat, kami juga difahamkan di Dangi sendiri ni sentiasa ada aktiviti Betul. untuk merapatkan hubungan, silaturahim. Ada aerobiknya, ada latihan kompang. Ada gotong royong. Gotong royong aktif sangat ni. Mungkin boleh cerita sikitlah rutin sebenarnya warga Dangi sendiri. Ya. Kalau nak ikutkan di masa yang COVID ni, banyak aktiviti sebenarnya kita tak dapat lakukan. Okey. Cuma yang akhir-akhir ni dah endemik kan. Endemik kita buatlah skala kecil. Aerobik boleh, tapi jagalah SOP yang ada. Yang setakat ini kita jalankan, selain aerobik kita macam kita ada squad kombi. Jadi kita pergi hantarkan mesej maklum kat penduduk tentang yang hidup normal baru. Squad apa tadi? Kombi? Kombi. Buat kerja gotong royong, membersihkan, membasmin kuman dan dengan hantar nyamuk semua. hantar mesej tentang nyamuk Aedes. Dan tadi Dan sebenarnya saya dengue. tertunggu juga kalau ada video Encik Eng yang aerobik tadi, tak ada. Kompang saja. Okey, Encik Eng, mungkin saya tertarik sebab ialah tradisi kompang tu adalah tradisi Melayu secara umumnya. Encik Eng ni ketua tau. Macam mana ni boleh terlibat ni? Pengurusi ya. Saya jadi pengurusi kompang, pasukan kompang sejak dari ditupukan. Wah, Sampai pengurusi. sekarang Sampai tak tahulah. Menang tanpa bertanding lah. Senang cerita. Orang suka, orang minat. Ya. Bagi saya senang saja. Apa masalah akan terjadi. Okey. So kita kena cari jalan penyelesaian. Kita akan bantu mana yang kurang, membaiki mana yang rosak. Ya. Itu je. Setujulah, sangat setuju. Kan, dan kalau kita lihat sebenarnya dalam kehidupan dalam sebuah kampung ataupun kawasan itu, kadang-kadang tidak semua ni hidupnya itu mudah jalannya. Ya. Mungkin juga ada yang dalam kalangan penduduk ataupun rakan-rakan kita ni yang memerlukan bantuan ataupun sumbangan. Bagaimana sebenarnya peranan KRT di Dangi ni sendiri untuk membantu mereka yang memerlukan? Okey. Yang Dangi ni setakat ni saya rasa alhamdulillah atas bantuan-bantuan ni, sebab kita ada YB kawasan tu, Tuan Haji Saiful Yazan. Dia sentiasa bagi sokongan kepada kami. Kalau misalnya kita tengok tempat kita ada kesusahan ke, kita mohon dengan YB, dia akan turunkan bantuan. Contohnya kata ada pesakit yang perlukan katil pesakit pun kita pergi ambil juga. Ambil minta dengan YB, hantar. Pergi. Banyak aspek dia bantu. Betul. Dari segi kesihatan, segi banjir, segi masalah kewangan, segi budak belajar. Banyak juga. Dan itu tanggungjawab lah. Tapi maksud saya dari sudut komuniti ni yang kuat itu yang membawa kepada perkara sebegitu. Dan kita dengarkan berkaitan dengan jiran yang baik itu juga satu rezeki. Dan kita pun ada jiran yang baik juga. Antara contohnya komuniti KRT Dangi bersama kita. Mungkin kita berada di penghujung ni, sedikit kata-katalah. Ada aktiviti yang ingin dilakukan oleh KRT Dangi untuk dikongsikan? Yang sudah. Ya, silakan. Yang sudah tu sekarang kami tengah giat untuk acara untuk belia-belia lah. Okey. Yang baru lepas tu kita ada buat kayuh basikal. Itu banyak sambutan lah. Buat aktiviti itu kena sentiasalah bersusun supaya kita dapat berkumpul, membentuk
Itu yang penting. Kesinambungan itulah ya. Ya. Kalau daripada Cik Eng sendiri kan, mungkin juga bagi mereka yang sedang menonton ketika ini, kalau kita boleh sama-samalah semarakkan semangat kejiranan itu, apa yang boleh Cik Eng katakan kepada mereka? Bagi saya senang saja, dan pun bukan senang sebab benda ni dia dari diri sendiri. Betul. So kita sebelum ni kita jangan fikir orang lain. Kita bentuk diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri you tak dapat nak bentukkan dengan segi baik, suci, bersih, jangan pening kepala nak fikir hak orang. Ya. Dan terima kasih Kita nak juga. ubah orang ni memang payah. Betul. Bentuk Betul. diri Diri sendiri dulu. sendiri. Kita jaga diri kita, barulah kita dapat jaga semua orang. Ya, automatik benda tu dah akan Betul. datang. Kalau kita hati yang baik, hati yang mulia, benda tu rezeki tu akan datang sendiri. InsyaAllah. Baik. Terima kasih kita nak ucapkan Baiknya. kepada Cik Eng dan juga Puan Hayati bersama kita hari ini jauh datang dari Kuala Pilah nak berkongsi semangat kejiranan yang kuat ini untuk sama-sama kita dapatkan iktibar daripadanya. Terima kasih sekali lagi.